سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi SAW ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala an-naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbi azim. Aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala an-naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbi azim. Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta perbendaharaan syurga? Abdullah menjawab, tentu aku mahu ya Rasulullah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah, la haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا
قوة إلا بالله لا حول ولا 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 قوة إلا بالله. Konvensyen Keselamatan Perlindungan Peringkat Kebangsaan bertemakan keselamatan perlindungan pemangkin revolusi digital negara akan diadakan pada 9 Jun 2022, 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Dewan Damarsari, Parsel F Putrajaya. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Pejabat Keselamatan Kerajaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri. Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. PMP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban Bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini masih lagi bersama Yati. Nur Hayati Paradi menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Jumaat Sayyidul Ayyam. Masih lagi di mini studio IKIM di WTC bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jom datang beramai-ramai untuk memeriahkan booth IKIM di L004 dan sehingga L006. Kita ada mini studio juga di sini, dan kalau jam pertama tadi bersama dengan Yati, secara langsung kami bawakan kepada anda bersama dengan Ustazah Muzayyana Abdullah menerusi rancangan tarbiyah. Masya Allah, banyak sangat kita belajar hari ini. Alhamdulillah, moga-moga sentiasa dalam iftitah kita bila kita sebut hidupku, matiku kerana Allah SWT, kita tahu apakah matlamat doa tersebut, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan-rakan pendengar, mana yang terlepas dengar siaran ulangan kita ada di hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh saja terus ke FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada kongsikan videonya untuk anda tonton kembali. Dan untuk sahabat pendengar mana yang berada di lokasi saat ini di mini studio IKIM di WTC bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, anda boleh menyaksikan secara langsung sebenarnya di booth kami, insya-Allah, di mini studio kami di sini. Selepas ini kita akan bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk kita teruskan lagi bincang-bincang kita ataupun perkongsian tadabbur untuk surah As-Sajdah. Untuk perkongsian kita siri yang ketujuh dah kali ini, apakah yang bakal Ustaz Syahri Abdul Rahman bawakan. Jadi anda ikuti perkongsiannya kejap lagi, secara langsung kami bawakan kepada anda juga di platform-platform kami di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga secara langsung di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan menarik hari ini sebab kita akan berlangsung juga bersiaran secara langsung juga di WTC bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di studio mini IKIM, insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saat ini kita dengarkan Fatwa Hati hanya di IKIM. Di saat langkah kebingungan, semua bergabus kesangsian, dekat meraih keputusan, sehingga terhapus keraguan. Hati kan berdetik
gambaran dan jawaban, dan hati kan berbisik, beri panduan mana arah pilihan. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan suci takkan menipu. Kembalikan bawa ketenangan, jua ketenteraman. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan bersih takkan melulu. Kemungkaran akan menggetarkan, jua akan meresahkan. Di saat langkah kebingungan, semua berkabus kesangsian, tekad meraih keputusan, sehingga terhapus keraguan. Hati kan berdetik, beri gambaran dan jawaban, dan hati kan berbisik, beri panduan mana arah pilihan. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan suci takkan menipu. Kebaikan bawa ketenangan, jua ketenteraman. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan bersih takkan melulu. Kemungkaran akan menggetarkan, jua akan meresahkan. Mintalah fatwa dari hatimu, pesan Nabi junjungan. Jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Barakallahu azim. Alhamdulillah. Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita menerusi rancangan Tadabbur. Alhamdulillah, rancangan Tadabbur hari ini bersiaran secara langsung di WTC bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, dan alhamdulillah hari ini dalam hiruk pikuk orang mencari buku dan sebagainya, kita pecahkan dengan bacaan surah As-Sajdah sebentar tadi menerusi rancangan Tadabbur. Dan alhamdulillah bersama dengan kita tak lain tak bukan, kali ini kita bawakan secara langsung di studio mini IKIM. Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sikit lagi tadi Ustaz yang baca surah Sajdah tu. Masya Allah. Tapi apa pun, kita akan bersama menerusi rancangan Tadabbur ini untuk perkongsian Tadabbur surah As-Sajdah ayat ke-16 hingga 18. Ustaz, untuk siri yang ke-7 insya-Allah. Sebelum kita nak ke akronim seterusnya ini, kita berikan sedikit mukadimah terlebih dahulu Ustaz untuk Tadabbur. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur, seluruh para tetamu di hari Jumaat yang diberkati, yang sedang mendengar di Radio IKIM, yang sedang menonton di Facebook, dan yang terutama sekali yang hadir dan melihat secara live ya di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita bersama dengan surah As-Sajdah, dan kali ini kita berada pada ayat yang ke-16 hingga 18, di mana ketiga-tiga ayat yang kita pilih ini memang bertemakan kerahsiaan. Dalam hidup kita, tuan-puan, ya, cuba kita tanya, ada tak perkara-perkara rahsia yang kita lakukan? Rahsia dalam arti kata isteri pun tak tahu, anak-anak pun tak tahu. Jadi tanya, apakah amalan yang kita lakukan yang bersifat rahsia? Adakah ia adalah solat tahajud, atau sebaliknya dosa dan maksiat yang kita lakukan tanpa disedari oleh orang lain? Kita merasakan, ya, perbuatan mungkar yang kita lakukan tidak ada yang menonton, tidak ada yang menyaksi, tetapi sebenarnya Tuhan itu Maha melihat. Tiga ayat yang akan kita kupas pada hari ini adalah bertemakan bagaimana sikap orang-orang mukmin dengan perbuatan mereka sendiri di waktu tidak ada orang melihatnya, Puan Yati. Apa yang akan berlaku pada saya dan kepada kita di waktu tidak ada orang melihat? Segelintir orang, dia menunjukkan dia baik di hadapan orang lain. Dia sebenarnya berlakon, dia tidak menjadi diri yang sebenar. Sedangkan kamu sendiri lebih tahu siapa kamu di waktu tidak ada orang lain menonton kamu. Pada ayat yang ke-16 ini, kita dapat lihat mukmin itu dia selalu rasa bersalah pada diri sendiri dan kepada Tuhan, sehingga dia merasakan dia perlu buat sesuatu yang orang lain tidak buat, dan tidak perlu apa yang dia buat itu dia pertontonkan pada orang. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka meninggalkan kamar-kamar mereka, mereka meninggalkan lena tidur mereka untuk bangun malam berdoa kepada Tuhan penuh ketakutan dan penuh kemahuan kepada ganjaran syurga, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka melakukan infak. Ayat ini menceritakan tentang, ya, mukmin yang mengambil berat perhatian Tuhan dengan melakukan tahajud. Hari ini kita nak guna akronim A, Puan Yati, kerana kita sudah barangkali siri yang ke-7. Jadi daripada akronim As-Sajdah itu kita ambil huruf yang ke-7, iaitulah huruf A, yang merupakan huruf A yang ketiga. Jadi ambil berat perhatian Tuhan lebih daripada perhatian makhluk. Saya sendiri kena tanya, dalam satu minggu berapa kali aku bangun bertahajud? Sebab tahajud ini adalah ukuran kepada seseorang itu memandang Tuhannya dalam hidup. Kalau orang yang benar-benar hidupnya berpandukan kepada redha Tuhan, dia sentiasa akan bimbang, ya, dengan apa yang berlaku di masa lampau. Dia mungkin risau dengan dosa yang berlaku kemarin. Lalu dia rasa tidak cukup dengan fardu, dia kena menambah amalan, dia bangun pada jam 5-6 pagi semata-mata agar Allah memberikan pengampunan. Baginya tidak cukup, ya, baginya tidak cukup orang nampak dia baik. Dia selalu tidak terpedaya dengan apa yang orang kata di sekeliling dia. Orang mukmin yang ada sifat sajdah ini, dia tidak terpedaya dengan puji-pujian manusia, khususnya mereka yang memuji, ya, yang melihat dia baik, apatah lagi cantik contohnya, ya, di Facebook, di Instagram. Orang mukmin yang ada sifat sajdah ni, dia tidak terpedaya dengan puji-pujian ini, sebab orang mukmin berfikir sebenarnya diorang puji saya tu sebab diorang tak nampak aib saya. Tuhan yang tutup dosa ini. Kalaulah mereka tahu dosa saya, mereka tidak memuji, barangkali bahkan menjauhkan diri daripada saya. Jadi bagi orang mukmin ini, dia tidak terpedaya dengan apa yang orang kata, orang nampak baik, tetapi dia dengan Tuhan sendiri, dia merasakan ada banyak cacat celah.
So that's why pada ayat yang ke-16 ini kita belajar ciri mukmin yang ada sifat sajadah ini amat mengambil berat perhatian dan redha Tuhan lebih daripada apa yang orang-orang ataupun followers dia akan kata. Dia tidak cepat terpukau dengan orang nampak dia bagus, sedangkan dia lebih tahu dia dengan Tuhan macam mana. Moga ayat 16 ini menjadi ayat yang menyebabkan kita rasa bersalah kalau tidak bangun bertahajud sekurang-kurangnya seminggu sekali, tuan-tuan puan-puan. Khususnya pada hari Jumaat macam hari ini, malam Jumaat, ya, jangan tinggalkanlah tahajud, kerana itu adalah markah kita punya hubungan dengan Tuhan. Anda boleh tahu markah anda di sisi Tuhan. Ya, kita sembahyang berjemaah, kita sembahyang fardu, kita pergi masjid, kadang-kadang kan terlintas dalam hati kita buat kerana barangkali untuk diperlihatkan pada orang, wal'iyadzubillah. Tapi tahajud adalah amalan yang tidak dipertontonkan kepada orang. Adakah kita tergolong daripada orang yang boleh bangun ketika tak ada orang pun melihat, termasuk orang yang paling rapat dengan kita sendiri? Isteri kita sendiri tak menontonnya, tidak melihatnya, tak tahu pun cik abangnya bangun malam, ayangnya bangun malam. Jadi ini nombor satu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua Puan Yati, ambil berat hubungan dengan manusia. Tak cukup dengan Allah sahaja. Tidak cukup dengan Allah. Tidak cukup hablum minallah. Mesti ada hablum minan nas. Dan ini yang menarik tentang ayat ini, kerana ayat ini tidak hanya sebut tahajud. Dalam ayat yang sama Allah sebut mereka melakukan infak daripada sebahagian harta yang Allah Ta'ala berikan. Infak ni maksudnya dia berusaha memberi yang terbaik daripada kewangannya, ataupun daripada makan minumnya, ataupun daripada pakaiannya, ataupun daripada apa yang boleh dia usahakan daripada tenaganya untuk meringankan beban orang lain. Dalam ayat yang sama pasal tahajud, Allah meletakkan ciri yang sama. Mukmin ini tidak hanya duduk di atas tikar sajadah, tetapi bila di waktu siang dia mencari orang-orang yang memerlukan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kalau dia boleh merahsiakan tahajudnya, baginya tidak penting orang tahu kebaikan dia buat. Macam tu juga infak yang dia lakukan, tidak penting untuk orang tahu hari ini saya bantu siapa. Inilah sebaik-baik infak, dan inilah infak yang akan membantu Allah keluarkan kita daripada musibah dan kegelapan yang kita hadapi. Apabila kita membantu dengan memberikan infak kepada seseorang dengan penuh kerahsiaan, tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan melainkan Allah. Hari ini kita baca surah Al-Kahfi, ya, dan kita lalu kisah yang keempat, ada kisah Zulkarnain, dan saya pun alhamdulillah lah dapat terbitkan satu buku terbaru tentang Zulkarnain. Di hentian yang kedua kita dapat baca Quran, Allah beritahu Zulkarnain tidak mahu keliputan media kepada bantuan yang diberikan di hentian yang kedua. Allah berfirman, kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra, di mana tafsiran ayat ini menunjukkan Zulkarnain tidak mahu ada perhatian media kepada perbuatannya yang menyumbang sesuatu, yang infak sesuatu di hentian yang kedua. Cukuplah Tuhanku yang tahu apa aku buat di sini. Kerana Zulkarnain merasakan orang dah sebut nama aku di merata tempat, orang dah kenal aku ni siapa, tetapi tak ada makna, ya, kalau Tuhan sendiri tidak melihat aku ini mulia di sisinya. Lalu ayat yang ke-16 ini mengajar kita, orang yang boleh merahsiakan tahajudnya daripada pengetahuan manusia, orang yang sama akan mampu merahsiakan infaknya daripada pengetahuan manusia. Makin anda bersifat perahsia, makin rasa manis berhubung dengan Tuhan. Kalau semua perkara diberitahu pada manusia, di mana istimewanya lagi Tuhan dalam kehidupan? Kerana ada perkara yang anda lakukan, biarlah Tuhan saja sebagai saksi. Bayangkan kita melakukan satu perbuatan yang penuh keikhlasan, sama ada hablum minallah namanya tahajud, ataupun hablum minanas namanya infak. Kita berkata, Tuhan, hanya Engkau saja yang memerhatikan apa yang aku lakukan ini.
Kalau inilah prinsip yang ada dalam hati kita di setiap pekerjaan kita, bergembiralah kerana anda semua sudah berada dalam kategori orang-orang yang muhsinun, orang yang ada ihsan. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-17. Alhamdulillah tuan-tuan ya, di mana Allah berfirman yang menceritakan tentang juga rahsia. Tadi merahsiakan tahajud, lepas tu merahsiakan infak. Sekarang Allah Ta'ala kata, orang-orang mukmin ketahuilah, aku pun perahsia juga. Allah tidak memberitahu secara detail, ia kekal misteri perihal syurga. Ia dirahsiakan daripada diperlihatkan. Nampak ya, indah tak indah? Ayat tadi cerita pasal mukmin tidak menonjol-nonjolkan dia punya tahajud, tidak menonjol-nonjolkan dia punya infak, kerana ini ciri mulia di sisi Tuhan. Tuhan pula dia tidak menonjolkan syurga kepada mukmin di dunia. Dia merahsiakan syurga daripada dilihat oleh manusia. Kerana terkadang sesuatu yang tidak diperlihatkan menunjukkan kehebatan. Contoh mudahlah, anak kita birthday setiap tahun dapat hadiah kan. Dia selalu seronok dengan hadiah birthday daripada ayah mak dia. Dan setiap kali kita nak bagi hadiah birthday tu, kita surprise lah, kita balut kan, supaya ada unsur misteri dan rahsia. Takkanlah hadiah birthday terus bagi nampak kan, tak teruja lah, tak teruja lah. Jadi memang kita balut ya, isteri kita anniversary contohnya, kita balut elok-elok supaya berlakunya unsur apa pun yatim. Bila kita balut tak bagi nampak ni, berbanding kita terus bagi nampak, keterujaan, nak bagi teruja, nak bagi teka-teki. Ayah ni kalau bab hadiah birthday ni memang tak pernah mengecewakan. Dan kali ni saya nak teka macam ni. Mungkin ayah nak hadiahkan iPhone ke, ayah nak hadiahkan apa kan, buku baru ke, di pesta buku ni ke kan. Jadi sesuatu yang dibalut dia tidak dapat dilihat. Dia tidak dapat dilihat kerana dibalut. Tetapi balutan itu untuk menunjukkan kali ni kamu akan dapat sesuatu yang amazing, yang di luar expectation kamu. Teka-teki kamu takkan boleh meneka apa dalam bungkusan ini. Inilah maksud ayat ini. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun jiwa manusia mengetahui tentang perihal syurga, kerana syurga ini ukhfiya lahum, aku rahsiakan dia, umpama dibalut, ada tabir. Kita hanya mengetahui tentang syurga berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan gambaran tentang syurga, tetapi kita tidak melihat syurga dalam erti kata yang sebenar. Sebab apa? Karena Allah nak beri misteri, Allah nak bagi mukmin ini teruja. Ya, jadi yang ketiga ini ya adalah alangkah indahnya syurga. Ya, hari Jumaat ni kita baca surah Al-Kahfi, kita diajar surah Al-Kahfi ini melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Dajjal ini akan datang dengan dia bagi tahu kat sini ada syurga, di dunia ni ada syurga. Kita mukmin tidak akan terpedaya sama sekali. Kita percaya syurga di dunia hanya palsu, ia hanya sekelumit sahaja daripada kesenangan sebenar di sana. So ibarat anak nak dapat hadiah birthday, dia akan bersabar sebelum bungkusan itu dibuka dengan penuh surprise. Begitulah mukmin akan bersabar sebelum bungkusan syurga itu dibuka, dia akan menonton syurga dengan penuh keterujaan dan ketakjuban. Akhir sekali, minit lagi pun Yati. Kali ini tak nampak ni. 6 minit. Yang keempat, kita beralih pada ayat yang ke-18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah Taala nak sebut mukmin dengan fasik ni dia takkan sama. Okey. Tadi mukmin, apa sifat mukmin kita belajar tadi? Yang kita belajar tadi, dia merahsiakan tahajud. Dia bukan jenis suka mempertontonkan pada orang. Di zaman media sosial semua benda boleh dipertontonkan. Dia tidak cenderung kepada semua benda nak ditunjukkan. Ada benda kita tunjuk, ada benda kita tak tunjuk. So dia bersifat mukmin. Dia simpan hanya untuk Tuhan. Biar Tuhan saja saksi. Itu ciri mukmin. Tetapi fasik macam mana pula? Sebab ayat ni mention mukmin dan fasik ini tidak sama. Dia berbeza.
Maka fahamlah kita, fasik adalah lawan yang terbalik kepada mukmin. Apa dia fasik? Orang yang serba-serbi nak diperlihatkan kepada manusia, sebagaimana Allah memberikan label fasik kepada ahlul kitab, kepada Yahudi dalam surah As-Saff ayat yang kelima, ataupun di dalam Al-Quran tuan-tuan akan bertemu kalimah fasik banyak merujuk kepada orang Yahudi ahlul kitab. Sebab apa? Mereka ni menunjuk ilmu di dada. Mereka menunjuk mereka menguasai banyak kitab. Macam hari ni hari Jumaat kita baca surah Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilut tawrah thumma lam yahmiluha. Orang akan nampak Yahudi ahlul kitab ni penuh kitab kat belakang, tetapi bagi Allah, orang macam ni tidak lebih daripada himar, wal'iyadu billah. Dia ada banyak kitab kat belakang, tetapi dia tak faham pun kitabullah. Dia tak faham nilai dan harga kitabullah. Dia tak faham pun sebenarnya. Jadi Allah sebut fasik bagi menunjukkan fasaqah. Fasaqah ni dari sudut bahasa Arab merujuk kepada buah yang rosak, buah yang tak boleh dimakan, buah yang dah rosak. Dan bila Allah sebut kepada orang Yahudi banyak kali kalimah fasik, ini menunjukkan keberagamaan dia rosak. Dia ada banyak ilmu sehingga berjilid-jilid, panjang berjela-jela kitab Taurat itu, tetapi bagi Allah orang-orang ini buah yang rosak. Dia tidak membangunkan masyarakat dengan agama yang benar. Maka pada ayat 18 ini Allah Ta'ala nak kata mukmin dan fasik ni tak sama. Mukmin fasik tak sama. Sebab mukmin dia ada sifat ikhlas. Ada perkara kita kena rahsiakan, hanya Tuhan saja tahu. Lawan kepada mukmin ini adalah fasik, orang yang rosak secara beragamanya, sehingga ilmu yang ada di dadanya dia tidak pun beramal. Dia hanya nak memperlihatkan kepada manusia, aku tinggi ilmu, hormatilah aku, kunu ibadan li min dunillah, jadilah hamba saya, jadilah pengikut yang taat setia kepada saya, lakukanlah apa jua yang saya suruh, wal'iyadu billah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita baca surah As-Sajdah, khususnya ayat 18, kita kena tuju pada kita. Zaman sekarang semua maklumat di hujung jari. Kita Google saja. Kita Google saja, dan sekarang pun ya, apa jua genre buku, judul buku, anda nak tahu pasal agama, anda nak tahu pasal astronomi, anda nak tahu pasal peradaban, anda boleh pergi ke pelbagai gerai dan kedai yang ada. Tetapi kita kena tanya satu soalan, adakah dengan ilmu yang kita dapat dengan mudah di hujung jari, dengan buku yang mudah kita beli, alhamdulillah, dia membangunkan mukmin atau fasik? Dia membangunkan iman atau membangunkan fusuk, wal'iyadu billah. Jadi iman dia membangunkan sifat keikhlasan kepada Tuhan. Ada perkara saya simpan untuk Tuhan, biar Tuhan saja tahu. Jadi kita banyak baca buku, kita banyak dengar ilmu yang membawa kepada keikhlasan, sehingga kita rasa manis bertawakal pada Tuhan. Mudah-mudahan kita bahagia ni. Amin. Dan kita berlindung Yati daripada satu lagi pihak yang selalu banyak baca buku, yang macam-macam benda dia boleh dapat daripada Google, tetapi at the end-nya adalah dia berwatak seperti watak ahlul kitab. Innallah wallahu la yahdil qaumal fasiqin, surah As-Saff ayat 5. Dia ciri-ciri Bani Israel yang rosak. Dia banyak ilmu, dia banyak hafalan, tetapi dia hanya nak beritahu orang, saya lebih baik daripada orang lain sebab saya menguasai banyak ilmu. Dia tidak mengamalkan ilmu, dan ilmu itu tidak membangunkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Allah. Itulah lebih kurang untuk surah As-Sajdah kali ini. Terima kasih kepada semua yang mendengar, menonton. Masya Allah, dia walaupun 3 ayat Ustaz, saya sangat menyentak-nyentak Ustaz. Kita belajar untuk bagaimana nak merahsiakan kebaikan kita, sebagaimana kita merahsiakan keburukan kita. Kita tak pernah cakap dengan orang Ustaz keburukan kita, tapi sebegitu jugalah kita kena belajar untuk tak bercakap dengan orang kebaikan-kebaikan kita. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian tadabbur kali ini. Hujung sikit Ustaz, sikit kesimpulan. Silakan. Kita dapat lihat pada hari ini
betapa pentingnya di zaman media sosial ini mukmin itu dia kena ada satu prinsip, ada perkara perlu dirahsiakan, dan biarlah yang kita rahsiakan itu bukan dosa, bukan mungkar, tetapi kita rahsiakan itu adalah tahajud kepada Allah dan infak kepada manusia. Bila kita ada dua sifat ini, kita berbeza insya-Allah di sisi Tuhan berbanding manusia-manusia lain insya-Allah. Barakallahu fikum. Masya-Allah, biarlah rahsia Ustaz ya. Biarlah rahsia ni kata-kata menangis kat ujung sejadah, tak ada orang tahu pun, kita je dengan Allah yang tahu insya-Allah. Semua tu akan berbaloi kalau kita benar-benar ikhlas. Macam Ustaz katakan tadi, ikhlaskan Taala, dan setiap yang dibalut tu insya-Allah manis hujungnya Ustaz. Macam gula-gula Ustaz. Ya. Macam gula-gula. Macam gula-gula. Macam gula-gula balut manis kan. Kalau tak balut rosak. Tak balut rosak. Masya-Allah, perumpamaan yang sangat cantik. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan untuk sambungan tadabbur surah As-Sajdah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika, ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حولك الصافي المبرد بردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ورأينا العيس حنت بالسراء إلا إليك، والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك. عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات، رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. يا نبي سلام يا نبي الله، يا رسول سلام يا شفيع الله، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard. You're by IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM.
IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Dapatkan buku-buku keluaran dan karya IKIM dengan harga promosi sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL yang bermula selama 10 hari dari 3 hingga 12 Jun 2022 bertempat di WTC Kuala Lumpur. Anda boleh memiliki buku-buku keluaran IKIM sebanyak 72 tajuk yang berkaitan kehidupan seharian kita. Antaranya, barai dan rancangan pewarisan, Islam dan mata wang kripto, Islam dan kesihatan mental, literasi kewangan Islam di Malaysia dan banyak lagi buku-buku yang memberikan anda informasi serta rujukan yang sahih dan tepat. Selain itu, anda juga boleh melayari laman sesewan Shopee dari IKIM Jarak Niaga dan dapatkan harga promosi bagi buku-buku kami sempena PBAKL. Jangan lupa, nantikan buku-buku IKIM di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL bermula dari 3 hingga 12 Jun 2022 bertempat di WTC Kuala Lumpur. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Masjid Kampung Hulu Melaka. Masjid Kampung Hulu merupakan sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah Bandar Melaka dalam daerah Melaka Tengah, Melaka. Dibina pada tahun 1728 dan merupakan masjid yang paling tua di Malaysia. Masjid Kampung Hulu terletak di persimpangan Jalan Masjid Hulu dan Jalan Masjid di Melaka. Di sekeliling masjid tersebut dipenuhi kedai-kedai yang diusahakan oleh peniaga Cina. Masjid ini dibina oleh penduduk tempatan dengan pembiayaan Belanda semasa penjajahan Melaka oleh Syarikat Hindia Timur Belanda. Masjid ini dibina adalah kesan daripada perubahan dasar oleh pemerintah Belanda yang mengutarakan dasar kepelbagaian pegangan agama. Seni bina Masjid Kampung Hulu ini unik dengan gabungan seni bina Sumatera, Cina, Melayu Melaka dan reka bentuk Hindu. Reka bentuknya mirip seperti masjid dari tanah Jawa. Hiasan dalaman dengan pengaruh Cina menghiasi masjid ini. Bahan-bahan seperti jubin seramik dan jubin lantai daripada kerajaan Cina dinasti Qing juga digunakan. Masjid ini adalah antara 777 bangunan bersejarah yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Saya nak berubah tapi tidak ada kekuatan. Sebenarnya itu dah ada kekuatan dah untuk teruskan melaksanakan apa yang diniatkan dalam hati. Cuma perlukan kekuatan, perlukan kepada sahabat yang baik, perlu keluar daripada kepompong yang kita ada sekarang ni yang menghalang untuk kita berubah tersebut. Sebab tu para ulama sebut kalaulah kita ada kawan yang tidak baik sebelum ni yang menyebabkan kita ni tidak berubah, maka kita kena pindah, kena duduk dengan orang yang baik. Maksudnya kena bersahabat dengan orang yang baik yang boleh untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bawa kita kepada perubahan tersebut. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Pakar-pakar yang lain kepada masalah perubatan kecemasan. Stroke ialah masalah perubatan kecemasan. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap dengan Ahmad Ziyad Al-Adni? Maaf, Ziyad tak ada je ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur? Amboi, panjangnya pakcik. Ya, saya tahu dia cakap nak tunggu saya kat sana. Tapi tak pasti kat mana. Oh, dia kini berada di bus IKIM. Katanya dia nak menikmati bacaan buku-buku di sana dengan potongan harga sehingga 50%. Selain itu juga, di bus IKIM ada mini studio radio IKIM. Di situ ada ramai DJ-DJ IKIM, penulis, editor dan ada program-program radio IKIM yang diadakan secara langsung dari sana. Jangan lupa datang sana tau. Bus L004 hingga L006 berhadapan dengan bus Dewan Bahasa dan Pustaka, bersebelahan dengan bus Shopee. Uish, dahsyat pakcik ni. Macam-macam tahu. Kan, ada lagi. Anak juga boleh membeli menerusi aplikasi Shopee di IKIM Jarak Niaga atau hubungi 01157695 400. Mana pakcik tahu semua ni? Pakcik kerja IKIM nak? Oh, patutlah. Pakcik tu kawan saya. Jangan lupa untuk mengunjungi bus IKIM bernombor L004 hingga L006. Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur bertempat di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur bermula 3 hingga 12 Jun 2022 jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia bersama Yati. Waktu ini bentuk perkongsian Aspirasi 101 edisi Jumaat Saidul Ayam secara terus kami bawakan kepada anda di mini studio IKIM di WTC bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Alhamdulillah telah bersama-sama kita ikuti perkongsian. Sebentar tadi tadabbur bersama dengan Ustaz Syarif Abdul Rahman je bertuah bagi rakan-rakan pengunjung yang bersama dengan kami di WTC ini di booth IKIM di L004 hingga L006. Kita ada studio IKIM di sini, mini studio IKIM, jadinya bertuah bagi yang hadir. Jadi anda boleh bertemu dengan Ustaz Syarif Abdul Rahman, dan kalau pagi tadi bersama dengan Ustazah Muzayyana Abdullah. Alhamdulillah. Dan waktu ini kita teruskan lagi perkongsian Aspirasi edisi Jumaat. Kita ada lensa khas hari Jumaat. Kita akan bersama kejap lagi. Selepas berita IKIM jam 12.30 hari, kami bawakan kepada anda bacaan lengkap secara penuh ayat 1 hingga 110 surah Al-Kahfi untuk sama-sama kita dengarkan. Moga-moga Allah kurniakan kita cahaya dari Jumaat ini membawa Jumaat akan datang, dan juga semoga Allah kurniakan kita cahaya di dunia dan juga di akhirat menyuluh kehidupan kita, insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dugaan tiba menakung sebab air mata, namun tak pernah pun setitis gugur berderai di pipi. Tidak ditempa hidup sengsara, suratan nasib yang melanda menunggang badai bergelora, diredah bersendirian, bagaikan camar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang segar rindu menanti, segenggam tabah dipertahankan buat bekalan di perjalanan. Kau beban luka yang berdarah, kau balut hati yang jalan. Telah tertulis suratan nasibmu, derita buatmu ada hikmahnya, terlukis senyum di bibir lesu, tak siapa tahu hatimu. Biarpun keruh air di hulu,
dalam nasib yang menanda, menunggang badai bergelora, diredah bersendirian. Bagaikan jamur pulang senja, atas sayapnya tetap terbang jua. Sekadar secicip rezeki buat yang sedang rindu menanti. Segenggam tabah dipertahankan buat bekalan di perjalanan. Kau beban luka yang berdarah, kau balun hati yang calar. Menderita telah tertulis surat nasibmu, derita buatmu ada hikmahnya, terlukis sanggup di bibir langsung, tak siapa tahu hatimu. Biarpun terluka di hulu, mungkinkah jenuh di muara. Biarpun jenuh hidup di palu, pasti bertemu tenangnya. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam